Lebih 160 mayat mangsa tanah runtuh di Lombong Jade dekat Myanmar ditemukan. Sekurang-kurangnya 30 penduduk perkampungan di Mali maut dalam serangan serentak. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurlela Muhammad Nur dalam Berita Dunia. Sekurang-kurangnya 160 mayat mangsa tanah runtuh di Pakan ditemukan pasukan pencari dan penyelamat Myanmar. Kebanyakan mangsa ditarik keluar daripada litupan lumpur dalam kejadian paling teruk dalam industri perlombongan jet. Setiap tahun terdapat pelombong yang maut dalam industri permata yang berharga tetapi tidak diatur dengan baik yang menggunakan pekerja migran bergaji rendah untuk mengorek permata yang tinggi permintaannya di China, boleh mencetuskan runtuhan lombong lain di kawasan yang tidak stabil. Mereka tidak dapat menggali dan menemukan mayat yang terkubur di bawah air dan hanya mengeluarkan mayat yang terapung. Polis berkata angka kematian mungkin meningkat dengan masih ramai mangsa yang belum ditemukan. Pelombong mencari batu permata di kawasan pergunungan di Kota Pakan dengan alur dari penggalian sebelumnya telah melonggarkan tanah di kawasan itu. Mereka tidak menghiraukan amaran agar tidak melakukan kerja pelombongan ketika hujan monsun. Kumpulan lelaki bersenjata membunuh sekurang-kurangnya 30 orang awam dalam serangan secara serentak di beberapa perkampungan di Mali. Pihak berkuasa berkata serangan pada Rabu lalu itu berlaku di Rantau Bankas namun belum dapat disahkan kesukaran mendapatkan akses maklumat. Seorang penduduk kampung yang enggan dikenali mendakwa kumpulan lelaki beruniform itu yang menaiki truk menyerang 4 perkampungan dihuni kumpulan etnik Dogon. Kebanyakannya yang maut adalah wanita, kanak-kanak dan warga tua selain ramai lagi masih hilang serta harta benda dimusnahkan. Pertempuran antara kumpulan etnik Fulani dan Dogon meningkat sejak kebelakangan ini. Menurut statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bulan lalu, pergolakan di Mali sudah mengorbankan hampir 600 orang awam tahun ini. Lelaki warga Australia yang mengaku bersalah membunuh 51 warga Muslim di Masjid New Zealand tahun lepas bakal dijatuhkan hukuman pada 24 Ogos ini. Brenton Tarrant disabitkan dengan 51 pertuduhan membunuh, 40 cubaan membunuh dan 1 pertuduhan terlibat aktiviti kekanasan. Dia sebelum ini mengaku tidak bersalah dan telah menukarkannya kepada bersalah pada Mac lalu. Menurut Hakim Mahkamah Tinggi Cameron Mender, Tarrant bakal dijatuhkan hukuman pada 24 Ogos. New Zealand tidak mempunyai hukuman mati, namun Tarrant bakal berdepan hukuman penjara seumur hidup. Semua pertuduhan melibatkan keganasan dan membunuh membawa kepada penjara seumur hidup dengan menetapkan minimum tanpa parol 17 tahun. Bagaimanapun, ia memberi kuasa kepada hakim untuk mengenakan hukuman tanpa kemungkinan dibebaskan. Dalam tragedi itu, Tarrant dilengkapi senjata separa automatik menyerang Masjid Al-Nur, kemudiannya ke Masjid Linwood dan disiar secara langsung melalui akaun Facebooknya. Perbicaraan kes bunuh wartawan Jamal Khashoggi pada tahun 2018 bermula di Turki tanpa kehadiran 20 suspek yang dituduh pada Jumaat. Antara yang dituduh adalah 2 bekas pembantu putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman.
Khashoggi merupakan warga Arab Saudi menjadi pengkritik menulis untuk The Washington Post sebelum dibunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 ketika hadir untuk mendapatkan dokumen perkahwinan dengan tunangnya, warga Turki Hatice Cengiz. Suspek dituduh dengan dakwaan membunuh dengan sengaja dan kejam serta menyebabkan seksaan. Pihak pendakwa telah mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka. Pendakwa Turki juga mendakwa penolong Ketua Perisikan Arab Saudi Ahmad As-Asiri dan pemilik media Saud Al-Qahtani mengetuai operasi itu dan memberikan arahan kepada pasukan pembunuh. Cengiz menghadiri perbicaraan itu bersama Wakil Pelapor Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Agnes Kalamat. Rakan baik Khashoggi dan penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga berada di dalam mahkamah. Khashoggi dibunuh dan badannya dipotong di konsulat Arab Saudi dalam kes yang merosakkan reputasi putera mahkota walaupun dia menafikan terlibat. Mayat Khashoggi tidak pernah ditemukan. Perbicaraan tertutup di Arab Saudi berakhir pada Disember dengan 5 orang tanpa dinamakan dihukum mati. Bekas pembantu putera mahkota Asiri dan Qahtani dilepaskan. Pegawai kanan kerajaan yang juga Datuk Bandar sebuah bandar kecil Jean Castex dilantik sebagai Perdana Menteri baharu Perancis. Pelantikan itu susulan pembubaran kabinet oleh Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan peletakan jawatan Edouard Philippe sebagai Perdana Menteri. Castex yang berusia 54 tahun telah dilantik oleh Macron yang bertanggungjawab membuat dasar untuk melonggar langkah perintah berkurung di Perancis yang umumnya dilihat sebagai kejayaan. Beliau merupakan tokoh utama yang membawa Perancis keluar daripada krisis COVID-19. Pelantikan Castex diumumkan pejabat Presiden dalam satu kenyataan. Terdahulu, Edouard Philippe meletak jawatan Perdana Menteri selepas 3 tahun memegang jawatan itu. Kerajaan pimpinannya mengemukakan peletakan jawatan hari ini yang diterima oleh Presiden Emmanuel Macron. Tiada sebab diberikan dalam kenyataan dikeluarkan, tetapi rombakan kabinet sudah lama dijangka selepas Macron berikrar menyelaras langkah baru sebelum penggalnya yang berbaki 2 tahun lagi tamat. Philippe memegang jawatan Perdana Menteri sejak 15 Mei 2017 dan baru-baru ini dipilih sebagai Datuk Bandar Le Havre. Macron sebelum ini berjanji untuk mengukuhkan pentadbiran setelah krisis coronavirus dan terdapat spekulasi bahawa Presiden boleh mencari lebih banyak orientasi sosial untuk menyimbangi persepsi bahawa kerajaannya sangat pro perniagaan. Ratusan gajah mati secara misteri di Lembah Okavango yang terkenal di Botswana, negara Afrika Selatan yang memiliki populasi gajah terbesar di dunia dianggarkan sekitar 130,000. Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara memaklumkan telah menerima sebanyak 356 laporan berhubung kematian gajah di bahagian utara Delta berkenaan. Daripada jumlah itu, sebanyak 275 laporan telah disahkan. Sehingga kini punca kematian masih belum dapat dipastikan. Sampel telah dikumpulkan dan dihantar ke makmal khas di Afrika Selatan, Zimbabwe dan Kanada untuk diuji. Kematian serupa pertama kali dilaporkan pada Mei apabila pihak berkuasa menemukan 12 bangkai dalam tempoh hanya seminggu di 2 buah kampung di barat laut negara itu. Sampai jadi hari-hari bincang pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bincang pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dilanjutkan 2 minggu lagi. Teruskan bersama Berita Dunia.
Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. பயன்படுத்த தயாராக இருக்கும்படி 预计我国的 Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. melangkaui generasi, berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. தொலைக்காட்சியிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国以前的透过各种语言和方言 Continuous. 24 mani neramum, idainillamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Bersua kembali dalam berita dunia. Tehran melaporkan satu kemalangan di kompleks nuklear di pusat bandar Iran pada Khamis dengan menyatakan tiada pencemaran radioaktif atau kehilangan nyawa berlaku. Iran juga memberi amaran kepada musuhnya, terutama Israel, bagi menentang tindakan permusuhan. Jurucakap Pertubuhan Tenaga Atom Iran, Behruz Kamalvandi memberitahu tiada bahan nuklear di gudang yang musnah dan tiada potensi berlakunya pencemaran. Kamalvandi berkata tiada bahan radioaktif atau anggota yang berada di gudang berkenaan di tapak Natanz di pusat bandar Iran itu, satu daripada loji peningkatan uranium utama di negara berkenaan. Beliau berkata punca kejadian sedang disiasat dan mendakwa ia disebabkan sedikit kemusnahan struktur tanpa menyatakan secara spesifik bagaimana ia berlaku. Katanya tiada gangguan kepada kerja di tapak peningkatan dan kaki tangan masih bekerja di tahap seperti sebelum ini. Pertubuhan Tenaga Atom Iran menyiarkan satu foto didakwa diambil dari tapak itu menunjukkan sebuah bangunan satu tingkat dengan bumbung yang musnah, dinding hitam kerana terbakar dan pintu tergantung seperti terangkat dari dalam. Televisyen negara itu kemudiannya menunjukkan sudut lain bangunan dengan kerosakan kecil pada dinding dan beberapa kipasnya masih berfungsi. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Badan Nuklear, gudang berkenaan sedang dalam pembinaan dan tiada kemalangan jiwa berlaku. 8 pemberontak berhaluan kiri yang didakwa terlibat dalam pengeboman sebuah akademi polis yang membunuh 22 orang berjaya ditahan. Perkara tersebut diumumkan oleh Presiden Colombia, Ivan Duque. Tentera Pembebasan Kebangsaan ELN mendakwa bertanggungjawab ke atas pengeboman menggunakan kereta pada Januari 2019 di ibu negara, Bogota. Kejadian itu juga mencetuskan protes di seluruh negara. Duque memuji tindakan pihak polis dan pendakwa raya negara yang sangat efektif untuk menangkap anggota kumpulan jenayah yang melakukan tindakan ganas. Pendakwa raya Francisco Barbosa berkata, 8 yang ditahan itu didakwa terlibat dalam pembiayaan, perencanaan dan pelaksanaan serangan itu. Mereka berdepan tuduhan membunuh, cubaan membunuh, keganasan, membiayai keganasan, pengubahan aset, pengumpulan kekayaan secara haram dan pemberontakan. Antara yang ditahan adalah Andres Felipe Oviedo yang dituduh menerima arahan daripada Komando Tertinggi ELN dan merancang serangan tersebut. Dua yang lain, Carlos Arturo Marin dan Angie Lorena Solano, dituduh mengiringi motosikal trak sarat bahan letupan yang dipandu oleh seorang pengebom yang mati dalam letupan itu. Penahanan itu menjadikan 13 orang yang ditangkap berikutan pengeboman itu. Operasi polis dilakukan di beberapa lokasi di seluruh negara, termasuk Bogota. Sejak Perjanjian Damai Bersejarah 2016, Angkatan Bersenjata Revolusi Colombia FARC menjadi sebuah parti komunis setelah konflik bersenjata selama setengah abad. ELN yang lebih kecil dianggap sebagai kumpulan gerila aktif terakhir di negara ini. Rundingan damai telah berlangsung antara pemerintah dan ELN selama bertahun-tahun, tetapi Duque menghentikannya setelah serangan itu.
ELN mendakwa serangannya sebagai pembalasan ke atas penolakan Duque untuk menghormati gencatan senjata unilateral yang diisytiharkan oleh pemberontak menjelang Christmas 2018. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, Indonesia berikutan pandemik COVID-19 dilanjutkan 2 minggu lagi bermula hari ini hingga 16 Julai. Langkah berkenaan dibuat atas faktor epidemik, kesihatan dan kemudahan awam. Gubernur Jakarta Anies Baswedan berkata, ini bermakna semua aktiviti harian masih kekal 50%. Dengan pelanjutan PSBB ini, aktiviti harian penduduk seperti di tempat kerja dan pusat beli belah adalah terhad dengan maksimum separuh daripada kapasiti sesebuah premis. Dalam pada itu, Anies turut memaklumkan setakat ini tiada lagi perancangan untuk membuka semula sesi persekolahan. Ini kerana risiko ke atas kanak-kanak adalah tinggi. Walaupun sesi persekolahan di negara itu akan bermula 13 Julai, namun katanya sebarang pertemuan secara bersemuka tidak dibenarkan. Untuk itu, pengajaran dan pembelajaran dalam talian hendaklah diteruskan. Tidak ada satu pun negara yang sudah memenangi perang menentang COVID-19. Sebaliknya, pandemik tersebut telah meletakkan setiap negara di lapangan yang sama dalam usaha menemukan vaksin berkenaan. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam ucapan secara maya di laman web Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Malaysia percaya penghasilan vaksin bakal menggalakkan kerjasama antarabangsa dan bukannya persaingan tidak sihat antara negara. Panggilan video melalui Zoom itu sempena ulang tahun PBB ke-75. Keadaan ketika ini jelasnya bertambah sukar sekiranya badan dunia seperti PBB tidak memainkan peranan sewajarnya. Tambah beliau lagi, meskipun Perhimpunan Agung PBB telah mengadakan pertemuan dan mengeluarkan beberapa resolusi mengenai COVID-19, rakyat tidak benar-benar melihat kesan langsung tindakan PBB terhadap kehidupan seharian mereka. Ramai yang kehilangan pekerjaan dan menutup perniagaan, malah Malaysia terpaksa menangani krisis sosioekonomi secara bersendirian. Really, no nation can face it alone. As the world is only as strong as our weakest health system. Yes, I do believe the international community could have done better, but this does not mean that we have done nothing. For me personally, during my tenure as Foreign Minister, I've worked closely with our friends around the world under the ambit of the Non-Aligned Movement, NAM, the Commonwealth, the Organization of Islamic Cooperation, OIC, the Belt and Road Initiative, and regionally with ASEAN to jointly share best practices and experiences on how each of us are managing and controlling the novel coronavirus in our respective nations. However, Malaysia can do more if we have the United Nations on board with us. Datuk Seri Hishamuddin juga menyatakan sudah tiba masanya masyarakat dunia atau 172 negara anggota PBB bersuara secara sejagat dalam memerangi wabak tersebut. Malaysia juga mengetuai sokongan melaksanakan gencatan senjata ketika berlakunya penularan COVID-19 kepada Setiausaha Agung PBB supaya kesemua negara dapat menumpukan fokus kepada memerangi wabak tersebut. Dalam pada webinar yang sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menegaskan tanggungjawab masyarakat bertamadun ialah membawa semula semua pihak bersama membuat keputusan yang bijak. Justru kemudahan jaringan komunikasi di seluruh dunia amnya dan Malaysia khususnya perlu dipertingkat dengan penambahbaikan infrastruktur. Selain itu, isu perkauman juga turut menjadi cabaran baru tampuk pimpinan kerajaan sedia ada untuk mengemudi negara demokrasi. About the role of civil society in decision-making processes, I think we really have to work harder on bringing everyone
to the table, the state, the business, and the civil society. It is improving, but I think we have a lot more to do, and I'm a firm believer that civil society can actually play more and greater role, especially in decision-making process. Krisis ekonomi akibat COVID-19 bakal menyebabkan 8.5 juta rakyat Amerika Selatan hilang pekerjaan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Ini kerana Suruhanjaya Ekonomi untuk Amerika Latin dan Caribbean (ECLEC) menjangkakan 2.7 juta syarikat akan ditutup. Perkara berkenaan dinyatakan Setiausaha Eksekutif ECLEC Alicia Bersena. Mengulas lanjut, majoriti syarikat yang berdepan penutupan terdiri daripada perniagaan mikro. Ke arah itu, beliau menggesa satu model produktif yang lebih inklusif terhadap keadaan persekitaran dan sosial. Beliau berkata demikian dalam sidang media maya. Amerika Syarikat kini terjejas teruk dengan Brazil, kini negara kedua mencatatkan kes tertinggi di dunia, iaitu 1.5 juta orang. Seterusnya Peru, Chile dan Mexico yang turut berada dalam 10 negara paling banyak kes positif COVID-19 di dunia. Berita sukan, mungkin terlalu leka berpesta, pasukan yang baru sahaja dinobatkan juara Liga Perdana Inggeris Liverpool ditundukkan pencabar Manchester City 0-4 dalam perlawanan awal pagi tadi. Meskipun baru sahaja menjulang gelaran juara Liga selepas penantian 30 tahun, anak buah Jurgen Klopp kelihatan seperti tidak bersedia. Badi beraksi di tempat lawan terus menghantui Liverpool selepas gagal menang dalam away game bagi semua perlawanan sejak 15 Februari lalu. City menggegar gawang Liverpool seawal minit ke-25 menerusi penalti Kevin De Bruyne. 10 minit berselang, Raheem Sterling menambah duka Liverpool dengan menyumbat gol kedua diikuti jaringan pemain tengah Phil Foden sebelum tamat babak pertama. City mendapat gol keempat pada minit ke-66 selepas Alex Oxlade-Chamberlain tertampan bola ke gawang sendiri. 3 lagi trofi masih menjadi rebutan, iaitu Piala Liga, Piala FA dan Liga Juara-Juara. Pendakwa raya Perancis pada Khamis meminta pemain Real Madrid Karim Benzema untuk menghadapi perbicaraan kerana terlibat cubaan peras ugut rakan pemainnya Mathieu Valbuena melalui rakaman seks. Pendakwa di Versailles memaklumkan mereka mahu Benzema dibicarakan atas tuduhan terlibat pemerasan yang berlaku pada 2015. 5 tahun lalu, penyerang Perancis itu ditahan sebagai sebahagian daripada siasatan kes peras ugut berhubung Peter Sax membabitkan Valbuena. Ia bukan kali pertama Karim berdepan dengan masalah di luar padang. 5 tahun sebelum itu, dia menghadapi tuduhan melanggan pelacur bawah umur bersama-sama Frank Ribery. Kes terbabit berlarutan selama 3 tahun sebelum mereka akhirnya dibebaskan daripada tuduhan itu. Pemandu Formula 1 Sebastian Vettel mendakwa terkejut dengan keputusan Ferrari untuk menamatkan khidmatnya sebaik musim ini berakhir. Perkara itu berbangkit selepas Ferrari mengumumkan pemandu Jerman itu memaklumkan akan meninggalkan mereka selepas tidak ditawarkan kontrak baru. Juara dunia 4 kali itu berkata bos pasukan Mattia Binotto memaklumkan perkara terbabit. Vettel mendakwa tidak pernah berbincang mengenainya. Difahamkan tempat Vettel yang bakal bergandingan dengan Charles Leclerc pada musim depan diambil alih bekas pemandu McLaren Carlos Sainz. Perkembangan itu sekaligus akan menyaksikan Vettel tiada kontrak pada musim depan. Tenis terbuka Perancis akan membenarkan sehingga 20,000 penonton hadir setiap hari untuk menyaksikan pertandingan sepanjang tahun ini walaupun sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Ia diumumkan penganjur pertandingan semalam.
Persekutuan Tenis Perancis FFT juga berkata sehingga 10,000 orang berupaya menonton perlawanan akhir dan kapasiti itu mungkin akan dinaikkan sekiranya situasi COVID-19 semakin baik di Perancis. Pertandingan Grand Slam di gelanggang tanah liat itu dijangka bermula pada 27 September dan berakhir pada 11 Oktober. Tiket pertandingan pula akan mula dijual pada 9 Julai ini. Jumlah penonton yang dibenar memasuki stadium adalah di antara 50 hingga 60% kapasiti biasa bagi membolehkan FFT melakukan penjarakan sosial. FFT juga memberi amaran peraturan mengenai kehadiran penonton akan diperketat sekiranya berlaku gelombang kedua COVID-19 di negara itu. Ini termasuk memulangkan kembali bayaran untuk tiket yang telah dibeli oleh peminat sebelum itu. Terbuka Amerika Syarikat di New York yang akan menjadi Grand Slam pertama sejak perintah berkurung diisytihar akan bermula pada 24 Ogos. Bagaimanapun, ia hanya akan diadakan dalam stadium tertutup tanpa penonton, sementara Wimbledon dibatalkan buat pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Pandemik COVID-19 memaksa semua pihak termasuk para peniaga untuk menjalankan kehidupan dan perniagaan dengan kebiasaan baharu. Di Dubai, para usahawan buah-buahan tempatan seperti mangga mengambil inisiatif untuk melakukan penghantaran ke rumah menggunakan kenderaan mewah berjenama Lamborghini. Bukan itu sahaja, pembeli yang membuat pesanan dengan harga minimum 100 dirham UAE bersamaan kira-kira $27 akan ditawarkan menaiki kenderaan mewah itu untuk bersiar-siar. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Assalamualaikum.